Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadata wa hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Ammal ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk kita menyambung semula kuliah kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mudah-mudahan insya-Allah taala kita sentiasa dirahmati oleh Allah, kita sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melakukan amal-amal soleh, menjadi orang-orang yang sentiasa ikhlas di dalam amal tersebut dan sentiasa dapat istiqamah dengan menuntut ilmu dan mengerjakan segala amalan soleh insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung semula di dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Insya-Allah pada sambungan kita pada muka surat kitab Jawi 22 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu baris yang ke-12. Baris yang ke-12 iaitu pada membicarakan tentang iaitu yang kelima, iaitu bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat. Sampai situ kita berhenti, kan? Jadi sampai situ iaitu yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Sampai situ itu antara puan, Qala musannifu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata Syekh Abdul Qadir, yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat. Jadi kita kena tahu kenapa kita kena jaga hati. Syekh Abdul Qadir Mandili dah sebut. Nampak dah, yang kelima ni kita kena jaga hati kita. Sebab apa? Sebab hati itu adalah tempatnya ilhamnya malaikat. Jadi malaikat itu memberikan daripada khawatir-khawatir rahmaniyah, bisikan-bisikan ataupun daripada lintasan-lintasan hati kepada seorang untuk dia melakukan kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita ingin nak buat baik, kadang-kadang kita ingin nak berhijrah, kadang-kadang tiba-tiba dalam hati itu terdetik nak bersedekah, nak buat macam-macam kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dipanggil khawatir lintasan-lintasan hati, yang mana adanya malaikat tuan-tuan dan puan-puan memberi ilham kepada kita. Nampak tak? Jadi malaikat-malaikat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan duduk pada hati-hati yang bersih. Kan? Kalau hati kita bersih, maka malaikat-malaikat ini tuan-tuan dan puan-puan, dialah yang akan bagi bawa'is. Nampak tak? Kebangkitan bawa'is tuan-tuan dan puan-puan ataupun khawatir rahmaniyah tersebut. Sehinggalah kita ni tuan-tuan dan puan-puan dapat berniat untuk melakukan kebaikan. Setelah kita berniat, lalu adanya perbuatan, maka terlahirlah perkataan-perkataan yang baik, terlahirlah zikir-zikir, terlahirlah bacaan Al-Quran, terlahirlah selawat atas Nabi. Nampak tak? Tetapi kalau kita tak jaga hati, maka tuan-tuan dan puan-puan disebut oleh Syekh dan tempat was-was bagi syaitan. Dan kalau kita tak jaga hati, apa terjadi?
Di antaranya hati itu adalah tempat was-was bagi syaitan. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat tuan-tuan dan puan-puan, dahulu Nabi SAW sedang beriktikaf dalam masjid. Nampak tak? Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, datang dua orang lelaki yang duduk tuan-tuan dan puan-puan di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan. Maka kedua-dua ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang muslim. Maka datanglah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan. Datang, nampak tak? Siapa tuan-tuan dan puan-puan? Sofiyah binti Huyai. Nampak tak? Sofiyah binti Huyai. Nampak tak? Sofiyah binti Huyai ni, dia ni adalah keturunan daripada keturunan Yahudiyah. Nampak tak? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, keturunan Yahudiyah yang bersambung nasabnya itu dengan Nabi Yaqub. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, maka dua orang ni dia tengoklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sofiyah itu tuan-tuan dan puan-puan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia pun berbicara sikit dengan Nabi SAW, kemudian dia pun pulang. Maka dua orang lelaki ni tengok Nabi SAW berjauh. Maka tiba-tiba Nabi SAW datang kepada dua orang lelaki ni. Maka kata Nabi SAW mengatakan bahawasanya innaha Sofiyah binti Huyai. Kamu berdua, ketahuilah yang tadi datang tu adalah isteri aku, Sofiyah namanya. Nampak tak? Bukan orang lain, bukan perempuan yang ajnabiyah, tetapi isteri aku, kata Nabi SAW. Maka dua orang lelaki ni dia pun berkata, subhanallah ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni tak menyangka kepada engkau ni benda-benda yang kecuali benda yang baik saja. Takkanlah kami nak menyangka benda buruk ya Rasulullah, kan? Maka Rasulullah SAW pun bersabda, kata Rasulullah SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam darah urat-urat anak Adam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Mengalir tuan-tuan dan puan-puan dalam saluran darah kita ni. Syaitan boleh mengalir, dia boleh masuk tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apa? Dia boleh masuk dalam saluran darah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah kepada hati kita ni. Sampai kepada hati kita ni tuan-tuan dan puan-puan, dan dia berbisik benda-benda yang jahat supaya nanti satu buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beritahu kepada kamu ni bukan sebab apa. Kata apa? Kata Nabi SAW, wa inni khasyitu ayaqdhifa fi qulubikuma. Aku takut sekiranya nanti syaitan itu, nampak tak, dia akan berbisik di dalam hati kamu, kamu akan bersangka buruk terhadap aku, sehingga aku itu berkhalwah dengan ajnabiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, syaitan ni boleh masuk tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dia bisikkan di dalam hati kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kena jaga hati. Kalau kita biarkan hati kita ni kotor, tengok benda yang haram, nampak tak, adanya sifat dengki, biarkan bertahun-tahun tuan-tuan dan puan, maka syaitan ni tuan-tuan dan puan, dia akan menjadi raja. Maka tak dapat kita daripada bisikan-bisikan khawatir rahmaniyah tuan-tuan dan puan, lintasan daripada ar-Rahman, daripada malaikat, tak dapat kita. Yang kita dapat hanya syaitan saja. Sebab itu orang-orang yang kalau dia tak jaga hati itu tuan-tuan dan puan, kita akan tengok hati dia keras. Bagilah nasihat macam mana pun, nampak tak, kita bagilah ayat Al-Quran macam mana pun, hadis macam mana pun, tuan-tuan dan puan, dia ikut juga kepada kesesatan. Takut tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni kita digemparkan satu Malaysia, tengok adanya ajaran sesat Sihak tu, confirm sesat tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Tidak belajar ilmu fardhu ain, tak mengaji sifat dahulu, tuan-tuan dan puan, tiba-tibanya nak mengaji ilmu ma'rifat. Dan akhirnya dia mengatakan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Allah. Dan dia percaya bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai kemaluan. Dan siapa yang menganggap Nabi SAW mempunyai kemaluan, kufur dia. Senang-senang dia tuan-tuan dan puan. Benda yang tak sepatutnya dibahas,
Tapi dibahas tuan-tuan dan puan-puan. Maka akidah macam ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tak? Akidah macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Jaga-jagalah. Banyak aja orang sesat. Yang peliknya ramai yang pengikut dia. Yang bos dia tu, ketua dia dah lari ke New Zealand. Nampak tak? Dah lari ke New Zealand tuan-tuan. Yang kat Malaysia ni masih lagi tak sup tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang agak-agak kita tengok pun memang tahulah benda tu sesat. Nampak tak? Duk cerita pasal kemaluan Nabi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan. Memang ada riwayat Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan berkhataan. Dan itu satu nazam yang disebut Imam Al-Suyuti, tuan-tuan dan puan-puan. Disebut di antaranya Imam Al-Suyuti mengatakan 7 perkara yang Nabi SAW diberikan kelebihan yang tak diberikan kepada manusia biasa. Di antaranya khatan. Di antaranya Nabi SAW tak pernah dihinggap daripada lalat. Lalat tak pernah hinggap Nabi Muhammad SAW. Kemudian tubuh badan Nabi SAW itu sentiasa wangi, kata Imam Suyuti. Sentiasa wangi, tak pernah bau busuk. Dan macam-macam lah 7 kelebihan yang Nabi SAW diberikan, tak diberikan pada manusia biasa. Sebab tu kata ulama, Nabi itu basyarun, manusia, la kal basyari, tetapi bukan seperti manusia yang biasa. Nampak tak? Bukan seperti manusia yang biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu seumpama batu permata, yang mana tidak ada sama dengan batu-batu yang biasa. Batuan-batuan biasa. Kita ni batuan-batuan biasa saja. Nabi manusia, ia Nabi manusia. Harus bagi sifat Nabi SAW bernikah. Nabi SAW makan. Nabi SAW merasa lapar. Nabi SAW merasa sakit. Harus bagi sifat Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita belajar dalam Tauhid dan perempuan. Tapi orang tak belajar Tauhid, kita tengok ada. Habis tuan-tuan dan perempuan. Habislah. Macam mana akidah mereka itu tuan-tuan dan perempuan. Jadi begitu. Kalau hati ini tuan-tuan dan perempuan tidak dipelihara, kita sentiasa simpan perkara-perkara kotor dalam hati kita. Kita tak pernah ambil indah langsung, hati aku ni bersih ke kotor, kan? Maka lama-kelamaan tidak ada lagi bisikan ataupun khawatir rahmaniyah. Yang ada adalah khawatir syaitaniyah, lintasan di atasan syaitan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, dikatakan bahawasanya hati ini adalah tempat was-was bagi syaitan, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Sebab itu syaitan ni memang musuh dengan kita. Dia adalah musuh dengan kita, tuan-tuan dan puan, sampai bila-bila. Sebab syaitan ni pun dah berjanji nak merosakkan anak Adam. Dan memang dia berjanji, tuan-tuan dan puan, itulah mission dia utama. Dan tak ada satu syaitan pun yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ni anak-anaknya iblis, tuan-tuan dan puan. Jadi ini tuan-tuan dan puan, banyaklah kerja dia. Ya, ada syaitan yang mengganggu rumah tangga. Nampak tak? Adanya syaitan yang mengganggu supaya lelaki dan perempuan berzina. Adanya syaitan yang mana dia itu duduk di dalam hati seorang, dia mewaswaskan hati seseorang tuan-tuan dan perempuan. Ada. Nampak tak? Dan macam-macam syaitan ni. Ada dikata setengah ulama dikatakan ada 9 jenis syaitan, tuan-tuan. Tapi tak perlulah kita bahas 9 jenis syaitan. Yang penting syaitan musuh kita, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan perempuan, syaitan ni dia dah berjanji kepada Allah. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Rasulullah, Allah mengatakan, qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Dan Tuhan kamu telah berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah bagi malaikat kepada para malaikat, telah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menjadikan manusia itu daripada tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Malaikat ni tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah dah lengkapkan manusia itu, kemudian Allah tiupkan roh padanya, maka bahawasanya para malaikat itu lalu sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fasajada malaikatu kulluhum ajma'un. Semua para malaikat itu sujud, tuan-tuan dan puan-puan. Illa iblis, kata Allah, kecuali iblis. Nampak tak? Istakbara wa kana minal kafirin. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Nampak tak? Dia enggan sujud, lalu dia bersombong pula. Nampak tak? Dan dia jadilah di kalangan orang yang kafir. Dalam perempuan. Qala ya iblis, maka Allah berkata kepada iblis, ma manaka an tasjuda? Kenapa menghalang engkau? Apa benda yang menghalang engkau ni untuk engkau sujud kepada Adam? Nampak tak? Lima khalaqtu biyadi. Sedangkan aku ciptakan Adam itu dengan
kekuasaanku, dengan tanganku kekuasaanku. Nampak tak? Sedangkan engkau nampak tak? Engkau bersombong dengan dia. Maka kata iblis, qala ana khairu minhu. Wahai Allah, aku ni tak mau sujud kepada Adam. Itu kerana aku ni lebih baik daripadanya. Khalaqtani min tin. Khalaqtani min nar. Kau telah menciptakan aku ni daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau menciptakan Adam itu daripada tanah. Nampak tak? Maka Allah pun marah murka. Nampak tak? Sebab dia enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah pun kata, tuan-tuan dan puan-puan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau daripada syurga ni. Sesungguhnya engkau ini rajim, maksudnya engkau ini dirajam, dihumban, dijauhkan daripada rahmatku. Itu maksudnya rajim, tuan-tuan dan puan-puan. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan Allah kata, sesungguhnya engkau, wahai iblis, akan mendapat laknat aku sehinggalah pada hari kiamat. Nampak tak? Maka apa permintaan iblis? Nampak tak? Kita kena tahu ni tuan-tuan. Apa permintaan iblis? Dia minta satu permintaan daripada Allah. Apa permintaan? Dia kata, qala rabbi fa'anzirni ila yawma yub'atsun. Wahai Tuhanku, kau tangguhkan ajal aku sehinggalah nanti pada hari kiamat. Nanti nak berlaku, nak hancur dunia ni, barulah kau matikan aku, ya Allah. Apa Allah kata? Allah bagi dia, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dia minta. Apa? Allah kata, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya qala fa innaka minal mudharin. Wahai iblis, memang aku akan panjangkan, menangguhkan umur engkau ni sampailah pada hari yang tertentu, tuan-tuan dan puan-puan. Disebut ila yaumil waqtil ma'lum, pada hari yang mana akan ditentukan. Maksudnya pada hari kiamat. Itulah waktunya, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai itulah iblis akan hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kata iblis setelah dia dapat jawapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iblis kata, tuan-tuan dan puan-puan, fa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Demi keagungan engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, la'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sungguh aku ni akan menghasut, merosakkan mereka, tuan-tuan dan puan-puan, seluruhnya. Maksud mana? Hati manusia. Dia akan sentiasa bagi was-was, dia akan sentiasa ganggu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini salah satu azab dan janji dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi dia akan sentiasa menghasut kita. Jadi sebab tu kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena jaga hati. Kalau tak jaga hati, iblis tu akan menjadi raja dalam hati kita. Maka setiap akhlak kita, pergerakan kita, percakapan kita akan jadi buruk belaka. Sebab syaitan itu tak pernah bawa kepada kebaikan sedikit pun kepada kita. Sebab dia kata la'aghwiyannahu, aku akan hasut, aku akan jatuhkan mereka, tuan-tuan dan puan, selama-lamanya sampailah pada hari kiamat, tuan-tuan dan puan. Maka syaitan kata, tuan-tuan dan puan, ada golongan-golongan yang tak boleh untuk aku ganggu mereka. Siapa? Kata syaitan, illa ibadaka minhum mukhlisin. Kata Allah Subhanahu, kata Allah Taala dalam Al-Quran, kecuali wahai Allah, hamba-hambamu yang mana di kalangan mereka itu, di kalangan orang-orang yang ikhlas, orang yang bersih hati ni, tuan-tuan dan puan, baru dapat ikhlas. Macam mana nak dapat keikhlasan kalau tak adanya, tuan-tuan dan puan, kebersihan hati. Jadi orang yang bersih hati, syaitan tak ambil kacau, syaitan tak boleh buat apa, surrender je, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itulah dikatakan, tuan-tuan dan puan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fal haqqu wal haqqu aqulu. Maka apa yang dikatakan benar dan apa yang aku katakan benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la amla'anna jahannam minka wa mimman taba'aka minhum ajma'in. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku akan memenuhkan api neraka jahanam itu di kalangan golongan kamu, wahai iblis, dan juga syaitan, wa mimman taba'aka minhum ajma'in, dan siapa-siapa yang mengikuti kamu, siapa yang kufur kepada aku, dan juga mereka yang tertipu dengan hawa nafsu mereka disebabkan daripada hasutan kamu seluruhnya. Jadi itu Allah janji. Jadi bahayanya kita mengotorkan hati ni, tuan-tuan dan puan, sebab syaitan itu akan membisikkan. Dalam tafsir ni disebut oleh Imam Ibn Katsir, tuan-tuan dan puan, syaitan yang sentiasa
yang disebutkan la'aghwiyannahum ajma'in, yang akan menghasut, yang merosakkan anak Adam ini. Nama syaitan itu adalah syaitan khannas. Apa itu syaitan khannas? Tuan-tuan dan puan, syaitan khannas itu adalah syaitan yang membisik-bisikkan hati. Tapi nama spesifik dia adalah Jathim. Jathim. Ada tak nama orang Jathim? Tak ada. Saya pernah jumpa, tuan-tuan dan puan. Baca tahlil. Baca tahlil Jasimun. Saya cakap ini lain macam nama ni, saya cakap kan. Tapi takkanlah kita nak jawab, kita bacalah niat tuan-tuan dan puan kan. Jadi penting juga kena tahu nama bahasa Arab ni. Saya ada satu orang kawan, dulu saya belajar di Mahat Bumus, tuan-tuan dan puan, Al-Azhar, Mesir. Seorang kawan saya, nama dia Muhammad Rasulullah. Orang Rusia, tuan-tuan dan puan. Saya tanya dia, tak boleh ni kamu guna nama macam ni, dia kata. Nampak tak? Apa yang saya belajar dulu tak boleh ni, dia kata. Aku pergi tanya Syekh Al-Azhar, dia pun tanya orang-orang, Syekh Al-Azhar kata tak boleh pakai nama khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada Syekh yang tukar nama dia tu, tak ingat siapa nama, ditukarkan, ada satu nama ditukarkan tu nama dia. Kan? Ada juga di Indonesia. Ketika saya belajar di Tarikh Madrumah dulu, ada seorang kawan saya daripada Indonesia, dia cerita tuan-tuan, orang kampung dia ni, dia ni tuan-tuan dan puan tak reti baca Quran. Nampak tak? Tapi dia pernah dengar satu ceramah. Ceramah tuan-tuan dan puan sebut pasal Firaun. Ustaz pula cerita pasal Firaun. Hebatnya Firaun ni bijak pandai. Macam-macam lah tuan-tuan dan puan. Tapi dia tak dengar habis. Dia dengar tentang Firaun, kemudian dia cabut keluar dari kuliah. Firaun ni hebat. Lalu dinamakan anak dia Firaun. Tuan-tuan dan puan, la ilaha illallah. Nampak tak? Jadi penting kan tuan-tuan dan puan, kita tukar nama tuan-tuan dan puan. Dulu masa dulu kami keluarga, adik saya nama dia Faris Azlami. Jadi masa tu saya pun belum lagi lah duduk pondok, tak tahu bahasa Arab, tak pernah duduk di negara Arab, tuan-tuan dan puan. Jadi dengar nama adik saya ni, sedapnya nama dia. Kenapa nama aku Haris je? Nama aku tak macam dia, Faris Azlami, tuan-tuan dan puan. Maka jumpalah seorang ustaz, dia pun balik dari Yaman, tuan-tuan, Ustaz Fairuz Al-Yamani. Nampak tak? Jadi dia pun balik, dia tanya masing-masing nama. Perkenalkan ni, saya mau beritahu nama saya Muhammad Haris. Nampak tak? Sampai kepada adik saya, dia sebut Faris Azlami. Dia kata Faris Azlami, dia kata. Tahu tak Faris Azlami itu apa? Faris penunggang kuda. Azlami itu maksudnya yang terzalim. Azlam. Nampak tak? Jadi tukar terus nama dia Ahmad Ar-Rifai. Pengasas tarikat Ahmadiyah, tuan-tuan. Ahmad Rifai, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Rifaiyah, tuan-tuan dan puan. Dia tukar nama kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Jadi ditukarlah sampai sekarang Ahmad Ar-Rifai. Jadi penting juga nama ni. Jadi syaitan Jathim ni, syaitan yang duduk di dalam hati. Kata Imam Ibn Kathir, tuan-tuan, yang duduk di dalam hati, yang akan sentiasa, kata Imam Ibn Kathir, fa'idha saha wa ghafala waswasa. Syaitan Jathim ni, apabila seorang anak Adam itu saha, lupa, ataupun dia lalai, leka, waswasa, maka dia akan waswaskan orang ni. Fa'idha zakarallah khanasa. Tapi apabila kalau dia, anak Adam itu berzikir kepada Allah, ingat Allah, tuan-tuan dan puan, maka syaitan Jathim ini tak boleh nak masuk. Jadi jangan bagi syaitan Jathim ini, tuan-tuan dan puan, dia menguasai hati kita, tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, musuh utama kita adalah syaitan. Jangan sekali membuat dia menguasai. Kata Habib Umar bin Hafidh di dalam kitab kitabnya Qubus Nurul Mubin, tuan-tuan dan puan, Qubus Nurul Mubin, menyebutkan ada beberapa asbab yang menyebabkan seseorang itu hatinya itu akan dimasuk oleh syaitan di dalamnya. Nampak tak? Disebut oleh Habib Umar bin Hafidh, hati kita ni seumpama kubah, yang mana kubah ini adanya tingkap-tingkap dan pintu-pintu, yang mana kalau dibiarkan hati ini lalai, tuan-tuan dan puan, dibiarkan hati ini kotor, tuan-tuan dan puan, maka syaitan akan masuk ke dalam lubang-lubang hati tersebut, maka dia akan menjadi raja pada hati tersebut, tuan-tuan dan puan. Di antaranya ada sebab yang boleh menyebabkan seorang itu, tuan-tuan dan puan, supaya syaitan itu tak dapat menguasai daripada diri dia,
adalah sentiasa dia itu, kata Habib Umar bin Hafiz, zikrullah. Dia pergi menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia pergi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berzikir ni, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita berzikir, maka akan masuklah zikir itu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hati kita. Maka bila zikir tersebut resap di dalam hati, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menerbitkan cahaya. Kata Syekh tadi kan, di kulli muslim lahu nur wa barakah, bagi setiap orang Islam itu ada nur, ada keberkahan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati itu akan bercahaya. Maksudnya cahaya itu tambahnya iman. Tambahnya iman dia, tuan-tuan dan puan-puan, yang menyebabkan iman dia lebih kuat. Syaitan tidak boleh mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu jangan meninggalkan majlis ilmu. Sebab syaitan suka orang-orang yang beribadah tapi tak pergi menuntut ilmu. Nampak? Disebut dalam athar mengatakan bahawasanya seorang abid, 1000 abid itu seorang alim itu lebih ditakuti berbanding daripada 1000 orang abid. Maksudnya abid ahli ibadah. Seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan abid, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana mereka 1000 orang banyak ibadah. Syaitan tak pernah takut. Nampak tak? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah. Ini dikisahkan oleh guru kami, Baba Amirul Al-Kelantani Al-Fatani. Disebut, tuan-tuan dan puan-puan, satu kisah ni. Masa kami dalam pengajian tauhidnya, dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah seorang abid ni soleh, Masya Allah. Sehinggalah dia pergi satu tempat, dia pun pergi bertapa, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bertapa, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ada ulama yang datang ke negeri tersebut. Ulama tu kata, ada tak kenal orang-orang soleh dekat kampung ni, aku nak pergi tabaruk dengan dia, minta doa dengan dia, kan? Maka orang kampung pun kata, tu fulan bin fulan tu, seorang abid, dia sedang bertapa di guru. Jumpalah syekh ni, tuan-tuan dan puan kepada abid ni. Maka kali pertama jumpa abid tersebut, tuan-tuan dan puan, dia tengok abid ni pakai rantai. Rantai, tuan-tuan dan puan. Yang pelik, rantainya bukan rantai emas, bukan rantai perak, bukan rantai besi, tapi rantai tersebut itu diikat dengan tulang, tuan-tuan dan puan, dan juganya bangkai tikus. Pelik. Sampai syekh ni bertanya, dia kata, wahai syekh, boleh tak aku nak bertanya kepada engkau, dia kata, apa yang kau pakai di leher kau tu? Dia kata, ini rantai aku pakai, ini binatang tikus, dia katanya. Kali pertama aku masuk di dalam gua ni, aku nampak tikus ni, dia ganggu aku beribadah, dia gigit-gigit kaki aku. Maka aku bunuh dia, aku pun tangkap dia, kemudian aku pakai dekat leher aku ni, supaya aku punya ibadah tidak diganggu dan mentakutikan kepada tikus-tikus yang lain, tuan-tuan dan puan. Maka kata syekh tersebut, dia kata, wahai syekh, nak tanya sikit, kamu beribadah dekat gua ni dah berapa lama? Dia kata, aku beribadah kan ni dah 30 tahun. 30 tahun. Pening kepala syekh tersebut, tuan-tuan. Nampak tak? Lepas tu syekh tu kata, syekh nak sebut sikit, boleh? Boleh? Apa? Ketahuilah 30 tahun syekh solat, tuan-tuan. 30 tahun syekh solat, tak sah solat syekh. Sebab apa? Memikul najis, kata. Nampak tak? Jadi syaitan tu, tuan-tuan, dia tak kisah ahli ibadah. Nampak tak? Orang yang mana buat zikir ke apa ke, nampak tak? Kalau tanpa diserapi dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, bahaya sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Beramal tanpa ilmu. Jadi itu yang disebutkan kisah oleh bapa kami, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi syaitan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia takut dengan seorang itu berilmu, kan? Dan begitu juga musuh-musuh Allah, orang-orang kafir Yahudi, yang kafir harbi itu, tuan-tuan dan puan, takut kalau kita ni berilmu. Ada satu seorang bertanya kepada seorang Yahudi. Dia kata, apakah yang kau takut sangat dengan orang Islam ni? Kan? Lalu si Yahudi ni mengatakan bahawasanya, kami tak takut. Kalau kamu ada senjata canggih macam kami boleh buat lebih canggih daripada kamu. Dan kami tahu kamu tidak akan sampai kepada kecanggihan yang kami perolehinya. Macam-macam lah, dia ada ayat dom dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau orang Islam nak lawan, belum tentu boleh menang, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, dia kata, tapi yang paling aku takut kepada orang Islam
adalah apabila orang Islam sudah mementingkan ilmu agama yang diajar oleh Nabi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila masjid-masjid sudah pun menjadi tempat-tempat ibadah mereka dan tempat yang mana mereka sering kali duduk. Itu yang paling kami takut. Nampak tak? Itu yang Yahudi takut, tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan, tuntut ilmu itu di antara yang boleh menyebabkan menyekat kedatangan syaitan itu masuknya ke dalam hati kita, tuan-tuan dan puan. Kata ulama, laulal ilma la kana an-nasu kal bahaimi. Kalau bukan kerana ilmu, nescaya manusia itu jadi seperti binatang, tak tahu apa, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Tapi sebab ilmu. Dalam hadis Nabi SAW sebut juga mengatakan bahawasanya satakunu fitnatan yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran illa man atahu Allah ilma. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman nanti manusia-manusia, kata Nabi SAW, pagi-paginya masih beriman lagi kepada Allah, tetapi bila waktu petang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Atas dasar fitnah. Datang satu fitnah akhir zaman, kata Nabi SAW, pagi-pagi manusia beriman kepada Allah, tapi petang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fitnah yang mendatang itu macam-macam lah kita tengok. Kan? Sampai mengaku yang ada ikut hak tu terhadap perempuan, dan kami yakini Allah. Kan? Berhati-hatilah. Tuan-tuan dan perempuan di akhir zaman ni banyak, tuan-tuan dan perempuan, orang-orang yang sesat, yang mana orang soleh, orang baik ditipu. Kata Nabi SAW, akan datang satu zaman, Nabi SAW menyebutkan akan datang satu zaman bahawasanya zaman yang banyaknya penipuan, kata Nabi. Yang mana kata Nabi SAW, orang-orang yang dusta dibenarkan dan orang yang benar didustakan. Nampak tak? Dan kata Nabi SAW, mereka lah golongan-golongan Ruwaibidah, kata Nabi SAW. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah golongan-golongan Ruwaibidah ni, ya Rasulullah? Kan? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, golongan Ruwaibidah ini, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bodoh tetapi mengurusi urusan umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang jahil, tak ada ilmu, tak ada apa-apa, tak pernah belajar ilmu tauhid, tak pernah belajar ilmu fiqh, tak pernah belajar ilmu tafsir, tak pernah faham Al-Quran, tak pernah hafal hadis, tak ada apa-apa, tapi nak berbicara tentang agama, maka dia berfatwa sesat dan menyesatkan orang lain. Bahaya kita di akhir zaman, tuan-tuan. Oleh sebab tu sentiasalah pergi majlis ilmu, tuan-tuan dan puan. Majlis ilmu di masjid-masjid di Negeri Melaka ni, banyak asatizah kita, tuan-tuan guru kita, di antaranya tuan guru Ustaz Ismail, Ustaz Zulkifli, di antaranya tuan guru, tuan-tuan dan puan, Ya'udin Nur Amali, di antaranya tuan guru Hatta, tuan-tuan dan puan, tuan guru Ustaz Hatta, dan banyak lagi para habaib yang sudah ada di Melaka ni, tuan-tuan dan puan. Ada begitu juga masyaikh yang ada, kan? Di antaranya baru ni sampai daripada Kedah, yang duduk Kedah, tuan-tuan dan puan, tapi sudah pun datang kat mereka orang yang alim. Salah seorang yang saya pernah ambil masuk dalam kelas ni beberapa kali, tuan-tuan dan puan, ketika saya ditarik mengambil barakah daripadanya, Syekh Toha, alim, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kalau nak kata mufti, tuan-tuan dan puan, itu level mufti, memang alim betul. Memang selevel-level mufti kita. Dan dikatakan tuan-tuan dan puan, di antaranya orang yang pakar Asy-Syafi'i, tuan-tuan dan puan. Kalau di Kota Tarim, itulah di antaranya pakar, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Tidak ada orang yang belajar dengan Syekh Toha ni, walaupun ibarat mu'aqqad. Kalau kita sebut dalam kitab ibarat-ibarat, kitab susah ni kadang-kadang disebut ibaratul mu'aqqad, ibarat yang susah. Kalau datang dengan Syekh Toha, ibarat itu jadi mudah. Terbuka terus ibarat tersebut, ni Syekh Toha. Dia dah duduk di Melaka, duduk di satu pondok Ustaz Ridwan, tapi jauh sikit di Asahan sana. Jadi insya-Allah kalau ada majlis dia datang di Melaka ni, tuan-tuan dan puan, dia buat program-program, hadirlah, tuan-tuan dan puan, ambil barakah ulama-ulama, tuan-tuan dan puan, warasatul anbiya. Kan? Jadi itulah di antara Al-Habib Umar sebut yang boleh menutup akan pintu-pintu syaitan tak boleh masuk,
menuntut ilmu. Dan banyak lagi disebut oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, dan lagi jantung itu, yakni hati itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Dan hati itulah tempat berperang akan akal kita, berperang akal dan hawa nafsu. Jadi hati kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, di situlah terletaknya akal, di situlah terletaknya hawa nafsu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu kita kena jaga hati. Kalau kita tak jaga hati, maka hawa nafsu akan kontrol kita. Tapi kalau kita jaga hati, insya-Allah akal kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu akan salim, akan selamatkan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah Ta'ala sebut, dan telah kami memuliakan akan anaknya Adam itu, dan telah kami tanggungkan ke atas mereka itu, nampak tak? Pada darat dan lautan, dan kami merezekikan kepada mereka itu dengan daripada kebaikan-kebaikan, minat thayyibat, dan kami telah memuliakan anak Adam itu, telah memberikan kelebihan kepada anak Adam itu, ala kasiri mimman khalaqna tafdila, dari lebih daripada makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan seperti binatang dan juga jin. Pada dengan kelebihan yang lebih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana anak Adam ini dia dikurniakan akan akal. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan, hati kita ni adalah tempatnya, tuan-tuan dan puan, adalah tempatnya berperangnya akal dan juga hawa nafsu. Jadi dengan akal lah, tuan-tuan dan puan, akan dapat menyelamatkan seseorang tersebut. Apakah fungsi akal? Kata ulama, dua perkara. Akal fungsinya yang pertama adalah iaitu membina. Membina maksudnya menjana, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Membina, menjana, bertambahan ilmu, makrifat untuk dia mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan. Dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh syarak. Itu maksud para ulama, tuan-tuan dan puan, yang menyebabkan akal tersebut, tuan-tuan dan puan, membuat seorang itu akan menjadi rasional, tuan-tuan dan puan, dan dapat mengenali idrakul ilmi, mendapatkan ilmu, tuan-tuan. Itulah akal, fungsi akal yang pertama. Yang kedua, kata ulama, fungsi akal adalah ad-difa', untuk mempertahankan apa, tuan-tuan dan puan? Iaitu mempertahankan benda-benda yang buruk untuk datang kepada diri kita. Sebab tu orang mabuk hilang akal dia tak kisah, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dia nak bantai orang ke, dia nak bunuh orang ke, dia nak buat benda-benda kerosakan ke, kan? Baru-baru ni viral seorang perempuan duduk dalam wayang, akal dia hilang sebab dia mabuk, tuan-tuan dan puan. Dia baling botol dekat orang, kan? Kita tengok orang bila mabuk bawa kereta macam mana, maka hilang pertimbangan tersebut, tuan-tuan dan puan, menyebabkan dia tidak boleh mempertahankan dirinya dan juga mempertahankan benda-benda yang baik, lantas dia melakukan benda-benda yang jahat. Itulah fungsi akal, tuan-tuan dan puan, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, akal ni benda yang sangat-sangat berharga yang Allah Ta'ala berikan, tuan-tuan dan puan, Itu yang disebutkan, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Satu kelebihan akal saya sebutkan juga, disebut oleh Wahab bin Munabbih, tuan-tuan dan puan. Dan Wahab bin Munabbih ini seorang daripada tabi'in, tuan-tuan dan puan, yang di antara para tabi'in, yang sangat-sangat alim dengan kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Disebutkan, tuan-tuan dan puan, disebutkan, inni wajadtu fi ba'di ma anzalallahu ala anbiya'ihi anna syaitan lam yukabid syai'an asyad alaihi min mu'min aqil wa annahu yukabid mi'ata jahil. Kata Imam Wahab bin Munabbih, dikatakan, aku sesungguhnya telah menjumpai dalam setengah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi, bahawasanya syaitan itu tidak boleh hampir dengan orang-orang dan sangat takut kepada orang-orang mukmin yang beriman, lagi akil, lagi berakal.
Nampak tak? Wa annahu yukabid, dan syaitan ni sangat takut, tak boleh hampir dia dengan dan dia wa annahu yukabid, dan dia itu boleh mampu untuk menghampiri kepada 100 orang-orang yang jahil. Maksudnya syaitan ni kalau dengan orang yang jahil, tuan-tuan dan puan, lagi senang untuk dia merosakkan tuan-tuan dan puan. Nampak tak itu? Disebutkan tuan-tuan dan puan. Dan begitu juga kata Atha bin Abi Rabah, kelebihan akal. Disebutkan ma'adala ma'utiyal insan, qala al-aql anillahi ta'ala. Disebutkan apabila Ibn Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah ditanya, apakah yang paling berharga diberikan ke atas insan? Maka dijawab olehnya, tuan-tuan dan puan, al-aqlu anillah, iaitu ada akal tuan-tuan dan puan yang berfikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya memikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita ada akal, tuan-tuan dan puan. Kita jangan biarkan hawa nafsu kita ni, tuan-tuan dan puan, mengkontrol diri kita. Tapi asbab dia, kenalah bersihkan hati kita ni, tuan-tuan dan puan, agar akal kita itu menjadi salim, tuan-tuan dan puan, menjadi bersih, menjadi baik. Jadi akal ni benda yang sangat-sangat berharga. Kata Imam Al-Basri juga, dikatakan bahawasanya mayati mudin ar-rujul hatta yatimma aqlahu, ma'awda Allahu mar'an illa istaqazahu bihi yawman. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, tidaklah disempurna agama seseorang lelaki, seorang manusia itu, sehinggalah sempurna akalnya. Ibadahnya jadi cantik, ilmunya jadi cantik. Nampak kalau sempurna akalnya, tuan-tuan dan puan. Wa ma'anallahu, dan tidaklah Allah meletakkan kepada seorang itu akan akal, kecuali akal itu akan menyelamatkan kepadanya itu pada satu hari nanti, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu akal ni, tuan-tuan dan puan, benda yang berharga, sangat-sangat berharga, tuan-tuan dan puan. Dalam ayat Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang ada akal tetapi mereka tidak menggunakan akalnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan, dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sejahat-jahat manusia yang melata di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka golongan-golongan yang membisukan. Nampak telinga mereka, tuan-tuan dan puan, dan membutakan mereka itu, dan tidak mahu menggunakan akal mereka untuk berfikir. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, pentingnya tuan-tuan dan puan, akal ni, tuan-tuan dan puan, yang patut kita muliakan, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah disebutkan, tuan-tuan dan puan, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat bagi syaitan untuk mewaswaskan, tuan-tuan dan puan. Dan lagi, jantung itu tempat berperangnya akal dan hawa nafsu. Maka akal itu, apa faedahnya akal disebut oleh Syekh? Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan. Jadi akal itulah yang membawa kita ni, tuan-tuan dan puan, mendorong kita ini buat baik, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau orang yang tidak ada akal, tuan-tuan dan puan, habis. Itulah faedah dia. Dan hawa nafsu menyuruh ia kepada kejahatan. Nampak tak? Maka sayugia, seharusnya bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Nampak tak? Jadi seharusnya kita tidak boleh melalaikan untuk menjaga hati kita. Nampak? Tempat itu adalah tempatnya berperangnya, diletak di padanya akal, dan diletaknya juga hawa nafsu. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita dapat mengawal diri kita, tuan-tuan dan puan, menjaga, membersihkan hati kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah taala, dan sehinggalah kita menjadi orang-orang yang jauh daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kerana jahatnya nafsu ni, tuan-tuan dan puan, itu sentiasa membawa kepada kejahatan. Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma ubri'u nafsi inna nafsal la'amaratu bisu. Kata Allah, yang pada disebutkan, wa ma ubri'u nafsi, aku melepas diri aku
Inna nafsa, sesungguhnya ini aku berlepas, aku tak mengikuti hawa nafsuku. Itu dalam surah Yusuf dan terdapat disebutkan. Inna nafsa la amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu benar-benar membawa seorang itu kepada kejahatan. Itulah nafsu. Jadi nafsu ni dia tak pernah nak buat benda baik antara perempuan. Dia tak pernah mengajak kepada orang benda yang apa? Benda yang baik. Itu nafsu-nafsu yang jahat. Yang antaranya disebut oleh ulama, tuan-tuan perempuan, nafsu al-amarah. Nafsu al-amarah ni nafsu yang membawa kepada seorang itu tak pernah untuk membuat kebaikan, tetapi yang diinginkan membuat kerosakan kepada diri dia dan juga kerosakan kepada orang lain. Inilah nafsu, tuan-tuan perempuan. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, nafsu ni kita kena lawan. Kalau kita tak lawan nafsu kita, tuan-tuan perempuan, habis. Sebab itu kata ulama, tuan-tuan, setengah para ulama arifin mengatakan intaha safarut talibin ila zafri bi anfusihim. Nampak tak? Wa man zafarat bihi nafsuhu khasira, wa man zafarat bihi nafsuhu khasira wa halaka. Faman zafara bi nafsihi aflaha wa anjaha. Disebut oleh ulama arifin, akan berakhirlah pemusafiran at-talibin, orang yang nak mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala ni, apabila dia dapat memenangkan dirinya. Maksudnya dia tidak dapat mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Dan siapa yang kalah dengan hawa nafsunya, khasara wa halak. Akan rugilah kalau orang yang taat memenangkan hawa nafsu dia. Dia sentiasa mengendalikan nafsunya. Akalnya kata jangan, kalau kau buat macam ni, kamu akan kena sekian. Contohnya, ada orang nak buat maksiat, nak berzina. Akal kata jangan, kalau kau buat zina mungkin kau kena penyakit, ataupun kau buat zina mungkin nanti kamu akan ditangkap. Akal fikirkan macam tu. Dan akal akan fikirkan juga kalau dia ada sedikit iman dalam hatinya, yang mungkin iman dia tahu sedikit ancaman-ancaman orang-orang yang berzina. Allah Ta'ala sebut wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Nampak? Dan kalau dia baca dalam hadis, dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya orang-orang berzina itu akan hilang iman dia, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu berzina, kecuali dia berzina ketika itu dalam keadaan beriman. Maksudnya orang yang berzina atau terdapat, kata Imam Al-Zahabi, seolah-olah tak ada iman, keluar kejap iman dia. Sebab itu dia berzina. Bahayanya seorang berzina. Maka kalau dia fikir, akal akan kata macam tu. Tapi kalau dia kata juga, ikuti juga hawa nafsu dia, berzina antara perempuan, maka orang itu disebut dalam syair ini khasira wa halaqa. Rugilah dia di akhirat esok antara perempuan, dan musnahlah dia itu antara perempuan. Itulah disebut tuan-tuan. Nampak tak? Faman zafara bi nafsihi, dan siapa yang dia berjaya lawan nafsu dia itu antara perempuan, aflaha wa anjah. Orang itu akan berjaya tuan-tuan dan perempuan di akhirat. Kita akan tengok orang yang tak berzina, kita akan tengok kehidupan dia akan harmoni. Orang yang suka berzina, kita akan tengok kehidupan dia huru hara, macam-macam, dapat penyakit, dapat ni, dapat tu. Kalau ada anak pula, anak nikah dah tambah beban, dah pening kepala, tuan-tuan dan perempuan, putus silaturahim dengan adik-beradik, semua orang musuh jadi kepada dia, macam-macam. Nampak tak? Aflah, siapa yang kalahkan nafsu dia, selamat. Nampak? Wa anjah, selamat di akhirat esok. Anjah maksudnya selamat, dia berjaya esok di akhirat, selamat dia. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu, tuan-tuan, kerana hawa nafsu ni benda yang jahat. Disebut tuan-tuan perempuan, kalam daripada ulama, ada ulisan salah satu musuh manusia itu ada 3. Kena ingat, sampai bila-bila jangan pernah buat kawan, tuan-tuan perempuan. Jangan kita tenang dengan 3 benda ni. Yang pertama, dunia dia tu musuh dia. Sebab dunia orang sanggup scam duit orang, sebab dunia orang sanggup putus tu rahim adik-beradik, sebab dunia tuan-tuan dan perempuan, orang sanggup menjatuhkan sebab dunia. Yang kedua, wa syaitan yang berhampiran dengan dia, tuan-tuan dan perempuan, itulah musuh. Kita kena ingat. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, nafsu dia. Nafsu ni tak boleh. Sebab tu, tuan-tuan dan perempuan, kata ulama, nampak tak? Macam mana
kita ni tuan-tuan dan puan nak jadi orang-orang yang soleh, yang baik tuan-tuan dan puan. Setiap kali hawa nafsu kita inginkan satu benda tersebut, itu datang daripada nafsu, kita jangan amalkan. Terus jangan kita tinggalkan tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Nampak tak? Kalau gitu, sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama tuan-tuan dan puan, mereka ni meninggalkan benda-benda yang halal, itu banyak benda mereka yang tinggalkan. Sayyidina Umar Khattab pernah berkata, tuan-tuan dan puan, tarakna sab'ina baban abwabul halal. Kalau kamu kalau sebutkan kami meninggalkan 70 benda yang halal, 70 benda halal kami tinggalkan. Walaupun benda tu halal Kenapa Sayyidina Umar tinggalkan? Tuan-tuan dan puan, pertama kata ulama, sebab dia takut benda yang halal tersebut juga tuan-tuan dan puan itu menjadikan dia itu lebih dapat banyak nikmat yang menyebabkan ke akhirat esok kurang nikmat yang akan dapat. Sebab kata ulama, siapa-siapa yang banyak nikmat dia di dunia, dia ambil nikmat dia lebih-lebih tuan-tuan dan puan daripada dunia, ataupun mengikutkan hawa nafsu dia benda yang halal sekalipun, maka ke akhirat esok akan kurang. Nampak tak? Sebab itu Sayyidina Umar Khattab ni tak nak tuan-tuan dan puan. Dan para sahabat meninggalkan benda-benda tersebut tuan-tuan dan puan, walaupun benda tersebut tersebut halal. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, ulama-ulama ni mereka itu tinggalkan, kadang-kadang tak ikut hawa nafsu dia. Di antaranya kita tengok disebutkan oleh Wahib bin Wardi, disebut dalam kitab Yahudi, seorang ulama namanya Wahib bin Wardi tuan-tuan dan puan, dia kata mazada ala khubzi fahuwa syahwa. Nampak tak? Roti kalau dimakan sekeping katanya, kemudian kalau tambah sedikit, itu dah syahwat katanya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita banyak tambah itu dah syahwat maksudnya. Syahwat tu bukan maksudnya belum haram lagi. Tapi dah ada kategori syahwat katanya. Maksudnya itulah ada kategori syahwat. Tambah sikit, itu dah kategori syahwat tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, tinggalkanlah kita akan hawa nafsu kita ni. Sebab hawa nafsu ni dia akan ketagih. Lagi kita bela dia, lagi itulah tuan-tuan dan puan, dia akan jadi seronok-seronok sehingga kadang-kadang kita tak perasan itu adalah hawa nafsu. Sebagaimana disebut oleh Imam Busayri tuan-tuan dalam Qasidatul Burdah, disebutkan tuan-tuan dan puan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi ridha wa in taftimhu yanfatim. Nampak? Disebutkan tuan-tuan dan puan, wa nafsu katifli, dan nafsu itu sepertinya anak kecil. Nampak tak? Seperti susu, seperti bayi yang sedang menyusu. Nampak tak? Intuhmilhu syabba ala hubbi ridha. Kalaulah engkau biarkan budak kecil itu menyusu, dia akan, bayi tersebut menyusu, dia akan menyusu sampailah besar. Maksudnya kalau kamu tak buang botol susu kat dia, kamu biar, tak apalah nak minum botol susu kan, maka sampailah ketua, dia akan suka nak minum susu dengan botol. Tuan-tuan dan puan, nampak tak? Wa in taftimuhu yanfatim. Dan sekiranya kalau kamu engkau sepih dia, kamu halang dia daripada dia teruskan menyusu dengan botol itu, maka dia akan meninggalkan, dia terbiasa meninggalkan menyusu tersebut kan. Itulah nafsu tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, nafsu ni tuan-tuan dan puan jangan kita buat main. Itu 3 ulama kata, yang pertama dunia, yang kedua syaitan, itu musuh kita, yang ketiga adalah hawa nafsu kita tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kalahkan nafsu kita ni tuan-tuan dan puan. Dan kata ulama, macam mana kita nak mengalahkan nafsu tuan-tuan dan puan? Sebab nafsu ni benda yang sangat-sangat suka tuan-tuan dan puan, kerana dia ada dalam diri kita yang kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan dan puan kan. Jadi kata ulama, mintalah yang pertama untuk kalahkan nafsu kita ni, berdoa pada Allah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata kalau kamu tidak mengharap pada Allah, tidak berdoa pada Allah agar nafsu kamu itu dikalahkan, nescaya kamu kalah kamu dengan nafsu kamu. Nampak tak? Sebab nafsu ni tuan-tuan dan puan, dia lebih dahsyat tipuan dia daripada iblis dan juga syaitan sekali. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya tipuan syaitan itu lemah. Inna kana syaitanu kana dha'ifakan. Kata Allah, sesungguhnya tipuan syaitan itu lemah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tentang hawa nafsu, Allah Ta'ala sebut apa? Nampak tak?
terutamanya bagi orang lelaki, nafsu, nampak tak? Syahwat dia, tuan-tuan dan puan kepada perempuan. Wa zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa, dihias bagi lelaki-lelaki itu keinginan mereka itu kepada wanita. Tuan-tuan dan perempuan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa inna kaidakunna azim, dan sungguhnya tipuan daya, maksudnya fitnah yang ada wanita itu pada wanita itu sangat besar. Jadi hawa nafsu ni banyak kalah, kan? Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kalahkan hawa nafsu kita dengan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan, kita akan sambung nanti pada baris yang ke-14. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan dan puan, iaitu tambahannya lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sampai situ. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan dan puan, pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna. Allahumma ansurna min anfusina ya arhamar rahimin. Wa tahhir qulubana ya arhamar rahimin. Wa tahhir ibadatana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.